Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang kepada Anda yang baru, selamat bergabung di dalam channel ini. Hari ini saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terdapat satu isu yang kita pernah dengar sebelum ini, yaitu berkenaan dengan isu Pulau Batu Putih. Nah, dikaitkan dengan nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nah, lebih menguatkan berkaitan dengan isu ini, kenapa ada kaitan antara Tun Mahathir dengan isu Pulau Batu Putih ini. Kita mendengar sebelum ini Apandi, yaitu bekas peguam negara, telah membuat pengakuan ini. Mungkin kita boleh cakap ini adalah rahasia besar Mahathir akhirnya terdedah. Nah, saudara-saudara, kita dengarkan di dalam artikel ini daripada BH Online bertarik 3 April yang lalu. Apandi sahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Bekas peguam negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali sahkan beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir ketika kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman di Dewan Negara berhubung isu Batu Putih adalah benar. Sebelum ini, Datuk Seri Azalina Othman berkata, bekas PM boleh ditangkap jika tidak hadir RCI ataupun siasatan diraja berkaitan dengan isu ini. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tak mahu komen lebih, tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang dikuasai bekas Ketua Hakim Negara Tun Madraus Sharif. Saya peguam negara ketika itu, tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah, masa itu saya dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu. Semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti, katanya kepada BH. Muhammad Apandi dilantik sebagai peguam negara pada Julai 2015, mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan khidmat berkuat kuasa 27 Julai tahun sama atas sebab kesihatan. Khidmat Muhammad Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baru bagi menggantikan beliau ialah Peguam Terkemuka Tan Sri Tommy Thomas yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir Perdana Menteri. Kemarin, Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Di sini kita mahu ulang semula, individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih. Menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih. Adakah individu itu adalah bekas Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tun Dr. Mahathir? Kalau benar Tun Dr. Mahathir bersalah dalam hal ini, adakah Mahathir boleh dikenakan tindakan sehingga boleh ditangkap? Ini menjadi persoalan. Sedangkan sebelum ini pun kita mendengar SPRM menyiasat anak Mahathir, menyiasat Mahathir. Ini kan ini pula tambahan untuk Mahathir, yaitu berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama admin di dalam channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung admin ucapkan. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, kita di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, kita hidup pelbagai kaum. Dan sudah pasti kita sebagai rakyat Malaysia yang perlu menghormati antara satu dengan yang lain. Bukan sahaja di antara kalangan rakyat Malaysia, rakyat biasa,
tetapi terutamanya kepada raja-raja Melayu. Kenapa masih ada case ataupun isu berkaitan dengan penghinaan kepada raja-raja Melayu? Ini sudah pasti menyentuh berkaitan dengan isu 3R. Saya mendapat satu maklumat mengejutkan yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia dan juga istana negara. Satu artikel daripada Malaysia Kini, hina Agong, pemuda UMNO Pasir Gudang lapor polis. Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang hari ini membuat laporan polis terhadap seorang pemilik akaun Facebook yang membuat hantaran didakwa menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ahli Jawatan Kuasa Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang, Mat Yasir Ahmad Basir, membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis IPD Seri Alam di Johor Bahru pagi tadi. Artikel ini pada 14 April. Beliau berkata, hantaran pemilik akaun Facebook bernama Hezri Yassin yang dipercayai seorang pemimpin muda sebuah parti politik disifatkan berunsur fitnah dan menghina institusi diraja. Laporan polis ini dibuat supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang sewajarnya, kerana kita tidak mahu isu dan perkara sebegini akan mengundang rasa tidak hormat dan penghinaan kepada institusi diraja berterusan, katanya ketika ditemui di pekarangan IPD Seri Alam. Pemilik akaun Facebook itu dalam hantarannya menyatakan beliau tidak menadahkan tangan ketika bacaan doa dibacakan untuk Yang di-Pertuan Agong dan keluarga diraja semasa khutbah solat Jumaat di sebuah masjid di Johor. Pemilik akaun turut mendakwa doanya hanya diberi kepada pemimpin yang meletakkan agama sebagai nombor satu serta memperjuang dan mempertahankan Islam ketika agama diancam. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Sohaimi Ishak, ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan berkenaan. Beliau berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini sudah pasti satu lagi isu yang menggemparkan kepimpinan politik Malaysia dan juga satu lagi isu yang menggemparkan istana negara. Apapun kita berharap titah-titah baginda Yang di-Pertuan Agong sebelum ini dijunjung oleh seluruh rakyat Malaysia terutamanya. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.